Bismillah, bismillah. Cubaan 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. Cubaan 1, 3. Bismillah, bismillah. Tuan-tuan dengar ke suara? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Hari bagi komen. Jadi kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung kelas kita, kuliah kita, membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Dr. bin Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada malam ini kita masih lagi membincangkan tentang tajuk yang penting dalam kitab ini, iaitu berkaitan dengan ahammu mazaya as-sunnah an-nabawiyah. Ahammu mazaya sunnah an-nabawiyah, ciri-ciri utama, ciri-ciri keistimewaan utama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri keistimewaan ini tidak wujud pada kalimah-kalimah orang lain, pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada keputusan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ciri-ciri istimewanya, yang mana tidak dimiliki oleh sunnah manusia yang lain. Apakah ciri pertama? Ciri pertama, anna sunnata wahyun, bahawa sunnah itu adalah wahyu. Wahyu artinya maksum. Apa yang Nabi sampaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandungi kesalahan. Ini ciri pertama, kita dah bincangkan. Ciri yang kedua, sunnah anna sunnata mufassiratun lil Quran, bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tafsir kepada Al-Quran, tafsir yang tepat dan tidak salah. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian ayat Quran itu telah diterangkan maknanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia makna ayat tersebut dan tidak ada sedikit keraguan pun dalam
dalam menerima kebenaran yang terkandung dalam sunnah Nabi SAW. Itu tafsir yang maksum. Manakala kitab-kitab tafsir itu merupakan usaha ulama untuk menafsirkan kalamullah yang kadang-kadang oleh kerana sifat manusia itu ada kekurangan, kadang-kadang berlakunya kesilapan atau tidak sempurna, adanya aspek yang ditinggalkan. Namun sunnah Nabi, ciri kedua, sunnah Nabi adalah an-sunnata mufassiratun lil Quran. Sunnah itu menafsirkan Quran Karim, atau sunnah itu merupakan tafsiran kepada Al-Quran Karim. Itu ciri yang kedua. Ciri pertama, wahyu. Sunnah itu wahyu. Ciri kedua, sunnah itu adalah tafsir kepada Al-Quran Karim. Ciri yang ketiga, anna sunnata syamilatun li jami'i ahkamiddin. Sunnah Nabi SAW itu menceritakan atau membincangkan tentang semua tajuk urusan berkaitan dengan agama. Tidak ada satu tajuk dalam agama ini yang Nabi tak sentuh. Semua agama ini sempurna dengan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam semua bab mesti ada dalilnya daripada sunnah Nabi SAW. Sama ada dalil yang jelas, iaitu yang spesifik, ataupun dalil yang umum, ataupun dalil umum. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat yang kita bincangkan pada minggu lepas dan kita akan sambung sedikit pada hari ini, iaitu an-sunnata muhkamah. An-sunnata muhkamah. Sesungguhnya sunnah itu sifatnya muhkamah, iaitu bukanlah sunnah itu perkara yang tidak jelas. Sunnah itu, semua urusan sunnah dan hadis-hadis sunnah itu adalah yang muhkamah. Muhkamah artinya ianya jelas, pasti dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Ini artinya, ini ciri yang keempat. Ciri keempat yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan ciri yang kelima yang juga kita akan bincangkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Okey, 5 ciri ini kita dah bincangkan 4 daripadanya, dan yang kelima kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, ciri yang keempat, kita sambung daripada apa yang kita baca minggu lepas, iaitu berkaitan dengan sunnah Nabi SAW itu adalah sesuatu mesej yang jelas dan tidak bertentangan antara satu sama lain dan tidak bertentangan dengan akal. Pada pertemuan yang lepas kita dah baca tentang bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW itu adalah muhkamah, jelas dan tidak bertentangan. Kita dah bacakan ayat Al-Quran, dah bacakan hadis-hadis Nabi SAW, dan kita dah bacakan hujah-hujah yang dibawa oleh Syekh Hafizahullah untuk membuktikan bahawa tidak ada satu hadis Nabi pun satu hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan hadis yang lain. Begitu juga Syekh bawakan bahawa dalam kitab ini beliau menerangkan bahawa tidak ada satu pun hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadis Nabi takkan bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis Nabi juga tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Malah hadis Nabi itu akan menerangkan isi kandungan makna Al-Quran Al-Karim. Dalil-dalilnya saya sebut secara sekali imbas sebagai ulang kaji dan juga sebagai suatu input pada mungkin sahabat-sahabat, sebahagian daripada penonton yang tak dapat ikuti pada minggu lepas. Bukti pertama ayat Quran, dan saya tak ulang balik kerana aku ambil masa. Cuma antara bukti-bukti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahawa hadis Nabi takkan bertentangan antara satu sama lain dan takkan bertentangan dengan Al-Quran, kerana kedua-duanya adalah wahyu. Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah, dan wahyu itu artinya suatu mesej yang datang daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan Nabi untuk menerangkan kebenaran, untuk menyampaikan mesej yang jelas. Maka takkan berlaku pertentangan antara hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran, ataupun tidak akan berlaku pertentangan antara hadis Nabi SAW dengan hadis yang lain.
Kemudian Syekh menerangkan tentang adanya nasakh dan mansukh dalam mempelajari hadis Nabi SAW dan mempelajari syariat Islam. Adanya nasakh dan mansukh dalam hukum. Adanya nasakh dan mansukh menunjukkan bahawa takkan berlaku dua hadis bertentangan. Kalau ada pertentangan mungkin, kalau ada pertentangan mungkin kerana hadis pertama menceritakan tentang hukum yang pertama sebelum dinasahkan, kemudian datang hadis yang kedua sebagai nasikh yang menasahkan hukum yang pertama. Seperti di mana ayat Quran yang pada peringkat awalnya menerangkan tentang arak itu ada keburukan yang banyak dan juga ada kebaikan, dan keburukannya lebih banyak berbanding dengan kebaikan. Kemudian datang ayat Allah kata sesungguhnya arak itu suatu perkara yang dipenuhi, yang keji dan perlu kamu jauhi, dan sebagainya. Jadi ayat yang pertama cerita tentang keadaan pertama. Kemudian datang ayat yang kedua yang Allah kata fajtanibu, jauhilah arak, itu keadaan yang kedua. Ayat pertama yang ceritakan tentang keburukan arak namun tidak melarang manusia minum arak, itu hukum yang termansukh, itu hukum yang diamalkan ketika awal Islam, kemudian dinasahkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ataupun hadis Nabi SAW, hadis Nabi yang kita sebut pada peringkat awal Nabi larang sahabat-sahabat Nabi SAW daripada menziarahi kubur. Kemudian datang hadis kedua, Nabi perintahkan. Jadi kalau ada larangan dan perintah seolah-olah berlaku pertentangan, dia pasti masuk dalam kategori-kategori tertentu. Antaranya nasakh dan mansukh. Wujudnya dalam nasakh dan mansukh bukti bahawa takkan berlaku dua hadis bertentangan, dia masih valid kedua-duanya. Hukumnya valid ada. Kalau ada pertentangan takkan berlaku. Itu formula pertama. Formula yang kedua, kalau adanya pertentangan itu ada dalam ilmu kita. Ada dalam akal kita, ada dalam otak kita. Kerana kita tidak memahami berapa hakikat. Apakah hakikat tersebut? Kadang-kadang perkara itu merupakan nasakh dan mansukh. Iaitu dua perkara walaupun dua-duanya hadis, tapi satu hadis masih diamalkan hukumnya, satu hadis lagi tidak diamalkan hukumnya walaupun masih diriwayatkan sebagai ilmu pengetahuan. Seperti hadis pengharaman mut'ah. Nikah mut'ah pada peringkat awal Islam dibenarkan mut'ah, kemudian diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat, seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okey. Dan bukti yang lain adanya tarjih. Semua ulama sepakat bahawa adanya tarjih. Kalau ada pertentangan antara dua hadis, satu hadis itu pasti yang sahih dan hadis yang lain dhaif. Punca kedua kenapa berlaku pertentangan, ada satu sahih, yang kedua dhaif. Kenapa wujudnya dhaif? Adanya kesilapan dalam periwayatan. Ada perawi yang tersalah riwayat. Dan perawi itu perawi yang diketahui kesilapannya, diketahui kelemahannya dalam periwayatan. Maka oleh kerana kesilapannya tersebut, maka dua hadis kelihatan seperti bertentangan. Dan yang ketiga, bukti yang ketiga, hujah yang ketiga saya bawakan adalah, kalaulah ada dua hadis yang bertentangan, maka kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diketahui. Kehendak Allah dan kehendak Nabi tidak diketahui, dan itu perkara yang mustahil. Sebab Allah perintahkan satu benda, pada yang sama Allah larang satu benda. Jadi artinya ada dua perkara yang bertentangan, dan itu suatu perkara yang tidak mungkin terjadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan sesuatu kepada kita. Kalau dua-duanya bertentangan antara satu sama lain, kita tak boleh terima kedua-duanya. Sebab kita memang tak mampu beramal dengan kedua-duanya. Kalau dia berbentuk berita, kita tak mampu benarkan kedua-dua berita kerana dia berita yang bertentangan. Kalau kita nak terima salah satu padanya, artinya salah satunya mesti dhaif atau tertolak. Kalau dua-duanya sahih kemudian bertentangan, tak akan berlaku kerana kita akan menolak satu hadis tanpa alasan. Dan tidak ada yang berbaki kecuali kita mengatakan bahawa hadis Nabi yang sahih semuanya muhkamah dan tidak ada pertentangan dengan yang lain. Kalau adanya perbezaan, sama ada dia masuk bab nasakh dan mansukh, ataupun dia masuk dalam bab ada hadis yang sahih dan tidak sahih, ataupun perkara tersebut merupakan kesilapan-kesilapan yang dikategorikan dalam kesilapan dalam meriwayatkan atau dalam memahami, bukan pada hadis Nabi SAW.
Okey, hari ini kita masuk kepada masih tajuk yang sama, tapi hujah yang dibawakan dalam tajuk As-sunnatu la tunafil aql sarih. Tadi kita cerita tentang sunnah tidak bertentangan antara satu sama lain. Hari ini kita cerita tentang tajuk sesungguhnya sunnah itu tidak bertentangan dengan akal yang sarih. Akal yang sarih. Sunnah Nabi takkan bertentangan dengan logik akal yang jelas. Logik akal yang jelas, akal yang sarih atau akal yang jelas ialah akal yang dimiliki oleh seluruh manusia. Semua orang ketika mereka baca Al-Quran, mereka akan dapati bahawa tidak ada satu mesej pun daripada Allah Subhanahu Taala yang bertentangan dengan logik akal mereka. Ini nama akal yang sarih, yang jelas. Mana basic akal, satu perkara yang jelas. Bukan akal yang muakkad. Bukan logik yang diadakan formulanya oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Kerana akal yang sarih adalah akal yang dimiliki oleh seluruh manusia. Iaitu daripada zaman Nabi Adam AS sampailah pada akhir zaman, semua manusia kalau mereka baca Quran dengan akal mereka yang Allah berikan tersebut, takkan ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan akal. Begitu juga sunnah Nabi SAW. Semua manusia yang baca hadis Nabi SAW, kalau manusia itu wujud sejak pada zaman Adam, ini kita katakan sebagai untuk menerangkan. Kalaulah sunnah Nabi dibaca oleh manusia sejak yang lahir pada zaman Nabi Adam sekalipun, atau dibacakan oleh manusia yang paling akhir sekali wujud di atas muka bumi sekalipun, akal mereka takkan menolak sunnah Nabi SAW. Akal yang jelas. Kalau mereka tolak, artinya berlaku beberapa perkara. Kadang-kadang akalnya tidak capai, ataupun yang didakwakan sebagai logik dan akal itu hanyalah formula-formula yang diletakkan, yang dibuat untuk urusan tertentu, dan dia bukanlah formula yang boleh dipraktikkan terhadap semua perkara. Seperti mana formula yang diwujudkan oleh Ahlul Kalam ketika mereka mengkaji kepada konsep graviti yang ada pada bumi ini. Mereka mengatakan bahawa yang atas, semua yang atas memerlukan yang bawah. Artinya kalau bawah tak ada, yang atas tidak boleh kekal di tempatnya. Sebab itulah mereka tidak menerima Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arash. Sedangkan makna istiwa di atas arash tidak seperti mereka maknakan. Makna atas juga tidak seperti yang mereka maknakan. Dan logik akal juga mengatakan bahawa yang atas juga tidak semestinya memerlukan pada yang bawah. Makna istiwa tidak bererti duduk seperti mana yang mereka syarahkan. Duduk maksudnya menempel, semestinya menempel Allah duduk di atas arash. Bukan itu maknanya istiwa. Bukan itu makna yang spesifik untuk makna istiwa. Makna istiwa juga bukan bererti Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada yang bawah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang menciptakan segala perkara, dan Allah tidak memerlukan kepada makhluk, itu diketahui dengan jelas. Dan formula graviti itu hanya untuk makhluk yang hidup di bumi. Jadi logik akal manusia, dia kata Allah tak boleh beristiwa di atas arash kerana pasti nanti Allah akan memerlukan pada arash. Itu hanyalah logik yang tidak sarih. Itu hanya logik yang boleh dikemukakan terhadap objek-objek yang ada di atas bumi. Bukan objek-objek yang ada di tempat lain, seperti objek yang ada yang berada di angkasa lepas dan sebagainya. Baru kita keluar daripada angkasa, daripada bumi, mana sampai kepada kawasan menaik ke bulan, yang atas juga tidak perlukan yang bawah. Artinya logik itu juga tidak konsisten. Kalaulah formula yang dibuat oleh ahli kalam untuk menafikan sifat Allah ini tidak terpakai untuk makhluk-makhluk Allah di tempat lain selain pada bumi atau yang berada di angkasa lepas, macam mana nak digunakan formula itu untuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mereka silap dalam menafsirkan makna ayat dan silap dalam meletakkan formula. Jadi formula yang dikatakan wajib bagi Allah SWT, Allah tidak boleh berada di atas. Kalau Allah SWT di atas arash, berarti Allah perlukan pada makhluk, dan ini suatu perkara yang qat'i, itu formula yang salah. Jadi logik akal dan sunnah Nabi tidak akan bertentangan.
Kita tahu bahawa logik akal menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka segala perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang sifatnya, kita percaya, namun kita letakkan bahawa apa yang Allah terangkan itu, apa yang Allah sampaikan itu, apa yang Allah beritahu dalam Quran itu kita percaya, namun sifatnya takkan sama seperti mana sifat mana-mana makhluk. Ini cara yang benar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi oleh kerana mendengar ini Allah beritahu, kita percaya. Dan pada masa sama kita katakan bahawa Allah, pendengaran Allah, Allah mendengar tidak sama seperti makhluk mendengar dan sebagainya. Yang pentingnya kalau Allah beritahu, kita percaya kerana ayat Quran. Dan pada masa sama kita menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluk. Ini sebahagian daripada contoh-contoh yang boleh kita berikan dalam tajuk ini, iaitu logik akal ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW takkan bertentangan dengan akal. Ada orang tanya lagi berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah kata salamun hiya hatta matla'il fajri. Sejahteralah malam tersebut sehingga terbit fajar. Jadi ada orang persoalkan, fajar yang mana satu habisnya Lailatul Qadar? Kerana fajar ini, waktu keluar fajar itu berbeza-beza antara satu tempat ke tempat yang lain. Soalan ini soalan yang digunakan, mereka menggunakan akal untuk meletakkan logik yang mereka nampak. Ayat Quran sebut mereka letakkan ayat-ayat berkaitan dengan hakikat keimanan. Apa yang Allah beritahu itu mereka kiaskan terhadap ilmu sains yang ada pada mereka. Ilmu sains yang ada pada mereka takkan bertentangan. Salamun hiya hatta matla'il fajri, sehingga terbit fajar itu adalah firman Allah, dan Allah tahu keadaan terbit fajar yang Allah kehendaki. Bagaimana? Dan Allah, ketika Allah mensyariatkan kepada kita untuk beramal dengan dan mengejar malam Lailatul Qadar, Allah SWT hanya berikan tanggungjawab kita untuk memikirkan tentang urusan berkaitan dengan kita. Jadi kita di Malaysia, kita salat sampai kejar sampai Lailatul Qadar, sampai waktu fajar. Orang di Amerika juga kejar sampai waktu fajar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah tidak bertentangan. Kenapa? Allah dah beritahu sejak pada awal, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintah alam ini dengan dua hukum. Hukum pertama dengan hukum qadar, hukum kedua dengan hukum syarak. Kita manusia diperintahkan untuk ikut hukum syarak, iaitu apa yang Allah perintahkan kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ini hukum syarak. Dan perintah Allah itu jelas. Jadi walaupun kita tahu bahawa terbit fajar di Jepun tak sama dengan Malaysia, kita jangan hiraukan fajar di Jepun dan kita hiraukan fajar di Malaysia. Kerana memang Allah perintahkan kepada kita untuk beramal sehingga terbit fajar. Jadi kita masih mampu mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan hanya hakikat sebenar bagaimana kita tidak ketahui kerana ini berkaitan dengan urusan perkara ghaib. Kerana formula makhluk yang kita tak pernah nampak, kita tak boleh bayangkan bagaimana sifatnya. Malaikat yang memiliki sayap 600 sayap, Jibril AS itu 600 sayap. Satu sayap yang dibuka sahaja akan tenggelamlah bumi. Jadi Jibril bukan makhluk dalam khayalan, bukan makhluk yang tidak ada jasadnya. Jibril ada jasad, ada kepak, ada semua sekali. Tapi macam mana Jibril yang begitu besar saiznya boleh datang bertemu dengan Nabi dalam Masjid Nabawi? Hanya Allah yang mengetahui. Makhluk, bagaimana sifat makhluk yang dalam makhluk yang kita tak nampak, kita tak tahu, akal kita tak mampu menanggapinya, tidak bererti ianya tidak logik. Jadi yang ada hanyalah akal kita tak mampu untuk memikirkannya. Dan keadaan ini yang terbukti daripada zaman Nabi SAW sampai sekarang. Banyak perkara yang tak dapat digambarkan oleh masyarakat zaman dahulu terjadi pada zaman sekarang. Seperti live yang kita adakan sekarang. Tak mungkin orang pada zaman dahulu boleh percaya ada manusia berada di tempat yang berbeza namun boleh berhubung antara satu sama lain. Kalau zaman dulu orang boleh percaya, orang tak percaya langsung, kemudian adanya telefon, orang boleh terima ada telefon, kemudian ada telefon bimbit, ada telefon rumah, kemudian ada telefon bimbit. Dulu mesti pakai wayar, kemudian adanya tak perlu pakai wayar. Sekarang ini live, live kita masih lagi tidak menggunakan wayar,
dan kita masih nampak video dan boleh berhubung secara langsung. Ini semua perkara-perkara yang menunjukkan bahawa akal manusia tidak mampu untuk memikirkan semua perkara. Sedangkan urusan-urusan berkaitan dengan perkara-perkara yang wujud di dunia ini sekalipun, di bumi ini sekalipun, akal kita belum habis mengkajinya. Bagaimana dengan akal kita untuk menanggapi perkara-perkara ghaib seperti malaikat, jin, syaitan, syurga dan neraka sebagainya. Dan lebih jauh lagi, bagaimana akal kita boleh menolak sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menolak sebahagian daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah Nabi beritakan berkaitan dengan perkara yang tidak dipercayai golongan tertentu yang dikatakan tidak logik, itu merupakan perkara ghaib. Jadi kesilapan yang berlaku pada golongan ini adalah mereka menyamakan perkara ghaib dengan menggunakan formula-formula makhluk-makhluk yang zahir untuk dipraktikkan terhadap makhluk-makhluk yang ghaib, ataupun lebih jauh pada itu, mereka gunakan formula yang berkaitan dengan makhluk yang zahir di bumi ini untuk menolak apa-apa yang Allah sampaikan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh sekali lagi. Syekh kata, okey. Kita terus masuk dalil. Dan antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sunnah itu tidak bertentangan dengan akal. Pertama, annal adillata nusibat fi syari'ati litatalaqaha uqulul mukallafin hatta ya'malu bimuqtadaha min ad-dukhuli tahta ahkam at-taklif. Walau aradat hadhihi al-adillatu al-aqlu wa nafathu lam tatalaqaha fadlan an ta'mala bimuqtadaha. Okey. Syekh kata, bukti pertama kenapa hadis Nabi dan sunnah itu tidak bertentangan dengan akal. Bukti pertama, Syekh kata, sesungguhnya dalil-dalil, itu dalil Al-Quran dan sunnah itu, nusibat fi syariah, wujud dalam syariat ini atau diturunkan dalam syariat ini, litatalaqaha uqulul mukallafin. Tujuannya adalah supaya akal manusia boleh menerimanya, boleh memahaminya. Hatta ya'malu bimuqtadaha. Allah turunkan perintah-perintah dalam dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dalam syariat ini supaya akal manusia memahaminya, agar mereka mampu beramal dengan perintahnya. Dan inilah dia yang dinamakan sebagai hukum taklif. Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanggungjawab kepada manusia untuk mengamalkan dalil, iaitu untuk mengamalkan dalil dalam ketika Allah perintahkan suatu perkara, jelas perintahnya. Ketika Allah larang satu perkara, jelas larangannya dan mampu diamalkan. Ketika Allah memberitakan, Allah memberitahu tentang satu perkara, sesuatu berita, mampu difahami, difahami dan diterima oleh akal. Walau aradat hadhihi al-adillah al-aql wa nafathu lam tatalaqaha. Kalaulah dalil-dalil ini bertentangan dengan akal manusia, maka akal manusia takkan mampu memahaminya, takkan mampu menanggapinya. Fadlan an ta'mala bimuqtadaha. Lebih-lebih lagi bagaimana dia ingin beramal dengannya. Kalau dalil ini bertentangan dengan logik akal dia tak mampu faham, dan yang kedua tak mampu beramal dengannya. Kedua lebih kurang sama yang pertama. Annaha law aradat al-aqlu lakana at-taklif bimuqtadaha taklifan bima la yutaq. Dan sekiranya dikatakan bahawa kalaulah sunnah Nabi SAW itu bertentangan dengan akal, pasti taklif, iaitu hukum syariat itu merupakan hukum yang tidak valid kerana ia memerintahkan suatu perkara yang tak mampu dilaksanakan. Pertama, dalilnya bahawa akal manusia mesti faham perintah Allah, baru manusia mampu mengamalkannya. Yang kedua, dilihat kepada dalil. Kalau betul-betul ajaran Islam itu yang terkandung Al-Quran atau Sunnah bertentangan dengan akal manusia,
atau sunnah Nabi bertentangan akal manusia, artinya kekurangan itu berlaku pada apa? Berlaku pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada hukum Islam itu sendiri. Itu hukum yang tak mampu dilaksanakan dan tak mampu dipraktikan. Jadi kekurangan bukan pada akal manusia, tapi kekurangan itu wujud pada hukum syariat. Wa dzalika min jihati at-taklif bi tasdiqi ma la yusaddiquhu al-aqlu wa la yatasawwaruhu bal yatasawwaru khilafu wa yusaddiquhu. Iaitu Quran dan sunnah ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, mewajibkan seseorang mempercayai perkara yang tidak boleh diterima oleh akal dan akal tidak mampu membayangkannya, bahkan akal itu memahami perkara sebaliknya, dan itu takkan berlaku dan takkan dikatakan oleh seorang muslim sekalipun. Kenapa Syekh kita berkata begini, bincang ke bab ini? Bab ada di kalangan orang Islam yang mengatakan bahawa sesuatu hadis itu tak boleh beramal dengannya kerana bertentangan dengan akal. Jadi macam mana caranya? Ada yang bekukan dan ada yang kata hadis itu perlu ditakwilkan sesuai dengan muqtada akal, sesuai dengan hukum akal. Dia kata Syekh takkan berlaku kerana memang dalil itu diturunkan kepada akal untuk akal faham dan terima arahan tersebut. Dan yang kedua, dalil itu mengandungi perintah-perintah dan larangan yang memerlukan kepada tuntutan dan tanggungjawab, memerlukan kepada yang mengandungi tuntutan dan tanggungjawab kepada seorang muslim yang mukallaf untuk mengamalkannya, dan untuk mengamalkannya. Jadi takkan berlaku apa yang Nabi perintahkan itu suatu perkara yang tak mampu difahami oleh akal, malah akal pula memahami sesuatu yang sebalik dengannya. Mana akal apa? Akal yang sharih, akal yang sehat, akal yang sejahtera, akal yang asal. Bukan akal kaedah-kaedah yang dicipta oleh manusia yang dikatakan sebagai ini adalah akal. Bukan suatu formula, suatu dogma yang diwajibkan seseorang itu percaya sedangkan perkara itu salah. Itu tidak dinamakan sebagai akal yang sharih. Okey, yang ketiga, anna mawrid al-taklif huwa al-aqlu fa idza faqada irtafa'a at-taklif. Sesungguhnya hukum syariat itu dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang memiliki sesungguhnya hukum syariat atau hukum taklif itu hanya disyariatkan kepada seorang yang berakal, dan sekiranya dia tidak berakal maka hilanglah hukum taklif tersebut. Wa'udda faqiduhu kalbahimatil muhmalah. Dan orang yang tidak ada akal, tidak diwajibkan dia untuk mengamalkan syariat, dia hukumnya dari segi pengamalan seperti mana binatang-binatang yang tidak diwajibkan pada mereka untuk melaksanakan sebarang hukum syariat. Tak wajib pada kucing, lembu dan sebagainya untuk rukuk sujud, hanya wajib pada manusia. Begitu juga bagi orang-orang yang tidak memiliki akal, orang-orang yang Allah cabut nikmat akal pada dia, sama ada orang yang tidur, orang yang tertidur, orang yang pengsan, orang yang ataupun orang gila, mereka ini tidak diwajibkan untuk mengamalkan hukum taklif. Sebab apa? Sebab memang mereka tak mampu. Jadi kata Syekh, sesungguhnya hukum taklif tadi diwajibkan pada seseorang kerana akalnya. Maka orang-orang yang tidak memiliki akal yang sempurna atau tidak memiliki akal tidak diberikan tanggungjawab untuk menerima dan mengamalkan hukum syariat. Kenapa? Kerana orang yang gila, kata Syekh, falau ja'at ala khilafi ma taqtadihi lakana luzum at-taklif 'ala al-'aql ashad min luzumihi 'ala al-ma'tuhi was-sabi wan-na'im. Iz la 'aqla li ha'ula'i yasduqu aw la yasduq. Kata Syekh, kenapa orang yang pengsan, kanak-kanak dan orang tidur ini tidak diwajibkan pada mereka untuk mengamalkan syariat Allah? Idla aqla li haula. Kerana ketika itu mereka tidak mempunyai akal, yasduq aw la yasduq. Jadi mereka tidak punya akal untuk mengatakan iya ataupun tidak. Jadi kenapa orang gila tidak diwajibkan untuk mengamalkan syariat? Sebab orang gila tidak mempunyai akal yang boleh membenarkan, boleh percaya satu benda atau tak percaya. Sebab akal tak sempurna. Begitu juga kanak-kanak, kemampuan akalnya tidak mampu memahami suatu perkara itu betul ataupun salah. Dia tak tahu. Betul pun dia tak boleh kata betul, salah pun dia tak boleh kata salah. Begitu juga orang yang
yang pengsan. Orang yang pengsan tidak memiliki akal, dia lupa, hilang, dia tidak sedarkan diri, maka bercakap dengan dia sekalipun dia tak mampu, dia tidak memiliki akal untuk kata ya ataupun tidak. Kalaulah pada golongan ini, kata Syekh, pada golongan ini tidak diwajibkan pada mereka untuk mengamalkan syariat sebab mereka tidak memiliki akal untuk mengatakan ya ataupun tidak, bagaimana dengan perintah? Maka lebih mustahillah satu hukum syariat diturunkan dan diwajibkan kepada seorang yang berakal dan mengatakan bahawa apa yang disampaikan ini suatu perkara yang tidak boleh diterima oleh akal yang sihat. Ya, kalau orang tu akal sihat, diperintahkan buat suatu perkara yang pelik, dia bukan tak berakal, dia ada akal dan akal dia menafikan perkara tersebut. Kata Syekh, maka mustahil orang yang gila, yang tak ada akal nak kata betul ataupun salah pun tak diwajibkan syariat, apatah lagi orang yang benar-benar mempunyai akal yang sempurna kemudian mengatakan bahawa apa yang disebutkan dalam sunnah ini suatu perkara yang tak betul. Syekh kata takkan berlaku. Dan itulah dia realitinya. Sejak pada zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, tidak ada satu pun hukum Islam yang tidak masuk akal atau tak mampu dilaksanakan. Kalau ada yang kata kesilapan berlaku pada individu tersebut, bukan pada individu tersebut, bukan pada sunnah Nabi SAW. Betul kata Syekh, walamma kana at-taklif saqitan an haula'i lazima an yakuna saqitan 'anil uqala'i aidan wa dhalika munafin li wad'i syari'ati fa kana ma yuaddi ilaihi batila. Kalaulah kewajipan untuk kalaulah tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu gugur terhadap golongan yang pengsan, tidur dan juga golongan kanak-kanak kerana mereka tidak memiliki akal yang sempurna untuk mengatakan iya ataupun tidak terhadap satu berita, maka lebih wajiblah, kalau betul berlaku, maka lebih layaklah orang yang mempunyai akal yang sempurna dan mengetahui kebatilan apa yang disampaikan itu, untuk tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam perintah yang tidak masuk akal, dan perkara itu merupakan perkara yang ternafi dalam hukum syarak. Maka perintah yang tak masukkan akal itu mungkin perintah manusia wujud. Ada orang perintahkan seseorang buat satu perkara yang tak masuk akal dan tak boleh diterima. Itu perintah manusia. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, dalam syariat Islam, takkan berlaku perkara tersebut. Kemudian yang keempat, kata Syekh, hujah yang keempat, dalil yang keempat, kenapa hadis Nabi tidak bertentangan dengan akal, kata Syekh, "Lau kana kadzalika lakana al-kuffaru ula man radda asy-syari'atu bih, li'annahum kanu fi ghayatil hirsi ala raddi ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kanu yaftaruna alaihi fayaquluna sahirun wa majnunun. Walau kanat sunnatuhu tukhalifu al-'aqla لكان أول ما يقول إن هذا مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن من ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول." Kata Syekh, kalaulah betul-betul dalam syariat ini, lau kana kadzalik, kalaulah betul-betul ada hadis Nabi yang bertentangan dengan akal, kalau berlaku demikian, kata Syekh, sesungguhnya orang-orang kafir ialah orang yang pertama sekali menolak syariat dan menggunakan alasan tersebut untuk tolak syariat Nabi SAW. Orang kafir, sejarah menunjukkan bahawa orang-orang kafir yang tolak sunnah Nabi SAW tidak menemukan sebarang perkara tersebut, sehingga mereka terpaksa ciptakan alasan-alasan dan penipuan dan tuduhan terhadap Nabi SAW dengan mengatakan Nabi itu seorang sahir, seorang ahli sihir, seorang gila, dan sebagainya. Kata Syekh, kalaulah memang ada dalam ajaran Nabi SAW suatu perkara yang tidak logik, pasti mereka orang yang pertama akan kata sesungguhnya apa yang Muhammad ajarkan itu tidak logik dan tidak masuk akal. Namun tidak wujud dalam sejarah dakwah Nabi SAW selama 23 tahun, tak ada seorang musyriki pun berkata begitu, iaitu orang yang pemikiran mereka orang awam, dan tidak ada pun salah seorang daripada Yahudi pun berkata demikian, yang memang ada golongan Yahudi yang memang pernah beragama dan juga memahami isi kandungan Alkitab.
dan tak ada pun seorang Nasrani, dan tak ada pun mana-mana musuh Islam, orang-orang mana-mana orang kafir, sama ada di kalangan musyrikin ataupun orang ahli kitab, semua mereka tidak pernah mengatakan bahawa ajaran Nabi tak masuk akal dan tidak logik atau bertentangan dengan akal, atau berita yang Nabi sampaikan itu tidak boleh terima oleh akal. Artinya apa? Artinya semua kalaulah wujud, pasti mereka orang yang paling awal yang mengeluarkan alasan tersebut. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahawa ada ayat Al-Quran yang tak masuk akal dan tak logik atau bertentangan dengan akal, ketahuilah bahawa mereka telah tersilap langkah atau tersalah formula, dan mereka tersilap dengan kesilapan yang besar yang tidak pernah dilakukan walaupun oleh orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, bukti kelima bahawa sunnah Nabi tidak bertentangan dengan akal, yang dengan logik akal, ya, anna al-istiqra'a dalla ala jaryanihi ala muqtada al-uqul bihaythu tusaddiquha al-uqul ar-rajihah wa tanqadu laha ta'i'atun aw karihatun wa tunqadu laha ta'i'atan aw karihatan wa la kalama fi inadi mu'anid wa la fi tajahulin muta'alimin. Sesungguhnya kajian telah dilakukan terhadap sunnah Nabi SAW keseluruhannya pada zaman dulu sampai sekarang, menunjukkan bahawa itulah yang berlaku. Tidak ada satu perkara pun yang Nabi perintahkan, tak ada satu hadis pun yang bertentangan dengan akal yang rajih. Itulah yang terbukti. Dan akal terpaksa menerima apa yang Nabi SAW sampaikan itu, sama ada dengan taat, iaitu dengan akur padanya, atau karihah, atau syarat terpaksa. Dia nak kata tak betul pun tak boleh. Dia terpaksa terima bahawa apa yang Nabi sampaikan itu satu perkara yang tidak bertentangan dengan akal. Sama ada mereka terima dengan cara, dengan kepatuhan dan kerelaan, ataupun mereka terpaksa terima. Dan tidak perlulah kita bincangkan pada golongan yang mu'anid, la wala kalama fi inad mu'anid. Kalau ada yang kata juga bertentangan, tak payah layan mereka, kerana mereka hanya golongan yang degil, ataupun mereka tajahulin muta'alim. Mereka golongan yang memandai-mandai dan mendakwa diri mereka sebagai golongan pengkaji atau golongan pelajar yang mengkaji. Dia kata Syekh, kalau ada orang dakwa bahawa ada hadis Nabi bertentangan, kata Syekh, kajian ulama dah buat zaman dulu sampai pada zaman sekarang tak ada bertentangan. Dan kalau ada yang kata juga, tak perlu pandang pada kata-kata mereka, sebab mereka sama ada golongan yang degil ataupun bodoh, iaitu tajahul muta'alim, golongan yang bodoh dan buat-buat pandai. Jadi tak perlu layan pada mereka. Okey, ini adalah tajuk sambungan daripada tajuk minggu lepas, iaitu membincangkan tentang keistimewaan atau ciri-ciri istimewa sunnah Nabi SAW berkaitan dengan sunnah Nabi itu suatu perkara yang muhkamah, satu perkara yang jelas isi kandungannya dan tidak bertentangan dengan akal manusia, atau tidak bertentangan sesama dalil yang lain, sama ada Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Tajuk kita seterusnya, antara ciri-ciri keistimewaan sunnah Rasulullah SAW. Okey, kita dah mabhasul khamis. Okey, alhamdulillah. Saya semak sekejap komen tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh kubuhkan terus. Mungkin saya boleh komen. Okey. Alhamdulillah, semua komen sekarang tidak ada soalan. Komen tuan suara, terima kasih. Okey, masuk pada tajuk seterusnya. Berkaitan dengan ciri yang kelima, bayanun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim wa ikhtusira lahu al-kalam ikhtisaran. Ciri yang seterusnya adalah bab yang menerangkan bahawa Nabi SAW itu diberikan jawami'ul kalim dan direngkaskan kata-katanya dengan sangat ringkas. Antara ciri sunnah Nabi SAW itu adalah ciri Nabi itu mengandungi jawami'ul kalim, iaitu suatu kata-kata yang ringkas namun padat maknanya. Satu kalam yang singkat, kata-katanya pendek, ringkas, tidak banyak cabang dan tidak berserabut, ringkas.
padat, makna yang banyak boleh dimaknakan dengan dikumpulkan dalam perkataan yang sangat padat, maknanya padat, perkataannya ringkas, maknanya padat, dan pemahamannya itu jelas dan tidak serabut. Ini makna apa? Ini makna jawami'ul kalim. Antara ciri-ciri istimewa sunnah Nabi SAW, sifatnya jawami'ul kalim. Jami'. Lafaznya jami'. Sebab tu yang kita temukan dalam hadis Nabi yang ada syarah-syarah hadis. Satu hadis yang pendek disyarahkan dalam satu kitab. Contoh, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang jawami'ul kalim sangat banyak. Hadis berkaitan dengan bid'ah. Hadis berkaitan dengan ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnih atau min syarrun min batnin. Hadis tidak ada satu bekas yang ada pada anak Adam yang mana kalau dia penuh dia jadi buruk, kecuali perut. Perut ni makin penuh dia, kalau bekas yang lain kita isi banyak-banyak duit, dia ada mengenai kebaikan. Tapi perut ni kita isi penuh, kita makan sampai tak ada tempat ruang untuk bernafas sebagainya, itulah satu bekas yang tak bagus kalau kita penuhkan. Hadis Nabi banyak perkara. Hadis Nabi cerita tentang hadis Nabi yang ringkas. Nabi kata iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh satu benda, buat sesungguh-sungguhnya. Kalau aku larang, buat ikut kemampuan. Kalau aku suruh satu perkara, buat ikut kemampuan. Kalau aku larang, tinggalkan sepenuhnya. Dan hadis Nabi yang lain begitu banyak. Kalau disyarahkan, kita kena dapati bahawa satu hadis itu mengandungi makna yang sangat padat. Sebab tu ulama-ulama dalam yang mengkaji hadis Nabi SAW, apa yang mereka kaji? Mereka kaji hadis Nabi, pasti tiap-tiap hadis itu ada syarah-syarahnya. Jadi hadis Nabi yang pendek disyarahkan dengan panjang, dan syarahan itu syarahan yang tersusun mengikut lafaz Nabi SAW. Syarahan yang bila disyarahkan akan nampak makin sempurna kata-kata Nabi SAW. Kalam kita, contoh kuliah saya, katalah sejam kita buat kuliah. Apa orang buat? Bila orang datang dengar kuliah, orang akan ringkaskan. Rupanya kuliah sejam, mungkin isinya cuma 5 poin yang penting. Cuma 5 benda je. Yang lain tu syarah panjang yang perlu diringkaskan. Itu tak berlaku pada sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang ada disyarahkan, tidak ada yang diringkaskan. Kalau ada istilah dikatakan bahawa ringkaskan hadis, itu bukan ringkaskan. Artinya hanya diambil part tertentu yang sesuai dengan perbincangan. Hadis Nabi yang ada yang sempurna itu mengandungi makna pada tiap-tiap patah perkataannya. Kemudian diringkaskan kat mana? Kalau kita nak bincangkan part satu sahaja berkaitan dengan tajuk tertentu, ringkaskan. Ringkaskan bukan bererti perkataannya banyak kemudian dibuat ringkasan. Tidak ada manusia yang mampu meringkaskan kata Nabi SAW. Hadis Nabi itu memang jawami'ul kalim, kalimah yang ringkas dan maknanya padat, dan ianya perlu disyarahkan, mengandungi kandungan makna yang begitu banyak. Kalau dikatakan diringkaskan, bukan artinya meringkaskan isi kandungan, namun hanyalah mengambil part tertentu, sebahagian daripada hadis untuk dibincangkan dalam bab-bab tertentu. Jadi erti diringkaskan bukan bererti perkataan yang panjang diringkaskan, tapi yang artinya adalah mereka fokuskan pada perbincangan tertentu. Itulah makna ringkasan hadis. Berbeza daripada perkataan manusia. Perkataan manusia yang lain mungkin kalimahnya yang panjang, cuma cerita panjang-panjang, baliknya pada satu formula saja, satu benda saja. Kita tengok pada sebahagian daripada bab perdebatan, tajuk dan sebagainya, cerita panjang-panjang, lama-lama kata pihak yang berdebat kata cerita panjang-panjang, hakikatnya apa yang tuan nak sampaikan ini saja, betul ataupun tidak. Itu boleh berlaku dalam perkataan manusia. Dalam perkataan Nabi tidak wujud. Sebab Nabi diberikan jawami'ul kalim. Semua hadis Nabi sifatnya ringkas, padat. Kecuali dalam hadis berkaitan dengan cerita-cerita yang memang Nabi nak cerita. Ada waktu tertentu Nabi cerita panjang. Nabi SAW ingin sampaikan dalam bentuk yang lebih menarik
keadaan tertentu, itu ada perbincangannya pada dalam bab penceritaan, dalam bab Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh yang panjang untuk huraikan satu perkara yang ringkas tapi dengan cara yang lebih menarik. Itu adalah bab-bab yang tertentu. Namun dalam bab mesej Nabi sampaikan, mesej Nabi sifatnya adalah ringkas, padat dan sempurna. Atau kita kata ringkas, pendek dan padat dan sempurna maknanya. Okey. Min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu utiya jawami'ul kalim wa ikhtasara lahu al-kalam ikhtisaran. Antara ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda diberikan keistimewaan jawami'ul kalim. Okey, antara ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi diberikan jawami'ul kalim, iaitu kata-kata yang ringkas, kata-kata yang padat, ringkas dan padat maknanya. Wa mimman dzakara dzalika, antara ulama yang menyebutkan perkara ini, iaitu yang membincangkan tentang perkara ini, Ibnu Dihyah Al-Kalbi wan Nawawi wal Khaydari wa ghairihim. Antara ulama yang membincangkan perkara ini adalah Al-Imam Ibnu Dihyah Al-Kalbi, Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Khaydari. Al-Khaydari dalam kitab mereka masing-masing. Ibnu Dihyah Al-Kalbi ada kitab Nihayatus Usul fi Khasa'isir Rasul. Ini kitab antara kitab sirah yang paling utama yang membincangkan tentang satu aspek dalam pribadi Nabi, iaitu berkaitan dengan khasa'is, iaitu ciri-ciri istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nawawi, dan Imam Nawawi dan kitab dia Ar-Rawdah. Wal Khaydari, dan Imam Al-Khaydari dalam kitab beliau Al-Lafzul Mukarram bi Khasa'isun Nabiyul A'zam. Bagi siapa nak rujuk boleh rujuk. Kitab ini membincangkan tentang ciri-ciri istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi daripada ringkasan apa yang dalam kitab disebut, Syekh telah ringkaskan dalam tajuk yang dibincangkan dalam beberapa helaian kertas ini, dan kita bacakan apa yang disebut oleh Syekh Hafizahullah. Buktinya apa? Wa minal adillati ala annahu sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Antara bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, tuan-tuan boleh komen sedikit. Tuan-tuan masih bersama saya ke? Kelihatan tadi macam terputus sebentar. Tolong bagi komen. Tuan-tuan dengar ke suara saya sekarang? Minta seorang respon. Okay, yang tadi ada respon terbaru kalau ada. Okey. Ada, alhamdulillah. Okey. Wa min al-adillati ala annahu sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Pertama, jazakallah khair kepada Tuan Harilai sekali, kepada Tuan Megan, kepada Tuan Abu Talhah dan sebagainya. Jazakumullah khair atas komen. Okey. Alhamdulillah clear. Okey, dalilnya apa? Dalil Nabi diberikan jawami'ul kalim. Pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu jawami'ul kalim wa nusirtu birru'bi wa bainama ana na'imun utitu bimafatihi khazainil ardi fawada'tu fi yadayya fawudi'at fi yadayya akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan dengan diberikan jawami'ul kalim, diberikan
Keistimewaan bercakap dengan bahasa yang ringkas namun padat maknanya. Wa nusirtu birru'bi, dan aku dibantu dengan perasaan takut yang ada pada musuh. Nabi SAW, tiap-tiap kali musuh berdepan dengan Nabi, pasti Allah campakkan perasaan ketakutan itu ada pada musuh Nabi SAW. Itu keistimewaan yang lain. Selain pada Nabi diberikan Jawami'ul Kalim, Nabi juga diberikan keistimewaan musuh gentar dan takut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi kata, dan pada suatu hari ketika aku tidur, aku bermimpi aku diberikan kunci-kunci khazanah bumi, kunci-kunci kekayaan dunia ini, dan diletakkan kunci itu pada kedua tanganku. Iaitu diberikan pilihan kepada Nabi SAW sama ada ingin dunia ini Allah letakkan pada tangan Nabi SAW. Nabi lah yang memilih apa yang Nabi ingin. Adakah Nabi inginkan harta ataupun Nabi inginkan kehidupan yang sederhana. Nabi pilih untuk hidup secara zuhud di dunia. Seperti mana yang kita ketahui, semua harta 1/5 yang sampai pada Nabi, Nabi pasti akan sedekahkan, Nabi akan sampaikan, Nabi akan berikan kepada orang-orang tertentu, dan Nabi lebih memilih untuk tidak menyimpan. Itu pilihan Nabi SAW, pilih untuk hidup secara zuhud di atas muka bumi. Namun tidak bererti Nabi tidak memiliki. Allah berikan banyak pemberian kepada Nabi SAW, namun Nabi pilih untuk hidup secara zuhud. Okey, balik kepada perbincangan kita. Perkara pertama yang Nabi sebut, aku diutuskan dengan diberikan keistimewaan kata-kataku yang sangat pendek dan padat. Nabi sampaikan, kenapa Nabi, kadang orang kata, kenapa Nabi macam bunyi macam puji diri? Ada setengah daripada pelajar, setengah daripada orang dengar, Nabi sebut aku begini, aku begitu. Kalau oleh kita tahu, kalau kita faham tentang tajuk ini, oleh kerana Nabi SAW bercerita tentang urusan agama dan urusan wahyu, dan lafaz Nabi adalah wahyu, maka pujian Nabi kepada lafaz-lafaznya itu bukanlah untuk mengangkat dirinya, namun untuk menyampaikan mesej bahawa wahyu Allah itu maha sempurna, sama ada yang datang dalam ayat Al-Quran ataupun datang daripada kata-kata Nabi SAW, ataupun datang daripada kata-kata Nabi SAW sendiri. Okey. Jadi dalil pertama, Nabi kata memang Nabi diberikan Jawami'ul Kalim. Memang Allah kurniakan pada Nabi SAW kata-kata yang padat, kata-kata yang ringkas dan padat. Dalil yang kedua, dalil pertama tidak syak, hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan pada banyak tempat, banyak kali Nabi ulangkan hadis ini. Imam Bukhari pernah riwayatkan dalam bab qaulun Nabi sallallahu bab dalam kitabul jihad, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'bi. Imam Bukhari juga bawakan hadis dalam kitab At-Ta'bir, bab ru'yal lail wa fihi mafatihul kalim. Imam Bukhari juga bawakan dalam bab ta'bir, dalam bab ta'bir babul mafatihu fil jad. Juga Imam Bukhari bawakan dalam kitab Al-I'tisam, bu'istu bi jawami'ul kalim dan sebagainya. Imam Bukhari ulang-ulang balik hadis ni pada banyak tempat. Dan begitu juga Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan hadis ini dalam Kitabul Masajid. Dan kitab Masajid dengan lafaz yang sedikit berbeza, iaitu fuddiltu 'anil anbiya bi sittin. Aku diberikan 6 perkara yang melebihi nabi-nabi yang lain. Antaranya adalah u'titu jawami'ul kalim. U'titu jawami'al kalim. Aku diberikan aku diberikan kelebihan memiliki lafaz yang pendek dan padat, dan seterusnya. Ini hadis yang hadis pertama. Hadis Nabi SAW, hadis pertama sahih, tidak syak lagi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, ini berita. Memang Nabi diberikan kelebihan kata-kata yang ringkas dan padat. Kemudian hadis yang kedua, contohnya apa? Hadis Abi Musa. An Abi Sa'id ibn Abi Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil bit'i wal mizri. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Okay. Nabi ditanya tentang
minuman yang dipanggil sebagai al-bid'u wal mizru. Okay. Abu Hurairah diutuskan bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan diutuskan ke Yaman. Diutuskan ke Yaman. Okay. Bila diutuskan ke Yaman, di Yaman sana ada beberapa minuman. Ada beberapa minuman yang mana dilihat oleh beliau ada minuman tersebut tidak wujud dalam tidak diminum oleh masyarakat ahli Madinah. Bila mereka nampak ahli Madinah tak minum dan tak gunakan ini, minta maaf, ni Muaz bin hadis Muaz, tak silap saya. Kat sini Abu Musa saya pun silap. Abi Musa anak Muaz bin Jabal. Okey, ketika Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, diutuskan ke Yaman, Muaz bin Jabal nampak beberapa minuman yang tidak wujud di Madinah Munawwarah. Antaranya adalah al-bid'u dan al-mizru. Al-bid'u adalah satu minuman yang dibuat daripada madu. Madu yang diperamkan, dibuat dengan cara tertentu, dan ada minuman orang Yaman namanya al-bid'u. Dan orang Yaman juga ada minum satu minuman al-mizru. Al-mizru iaitu satu perapan daripada air bali atau air gandum, daripada syair, iaitu daripada gandum yang diperam. Begitu juga madu yang dicampurkan dengan air dan diperam. Jadi ada sejenis minuman yang mereka minum. Jadi Nabi SAW, Muaz bin Jabal tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa hukum minum satu minuman namanya al-bid'u dengan al-mizru?" Kalau kita, orang tanya, kita akan tanya, macam mana bid'u tu, macam mana mizru dan sebagainya, macam-macam kita akan tanya. Apa Nabi kata? Nabi kata, qal, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya jawami'ul kalam bi khawatimihi. Kata Muaz bin Jabal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan dengan memiliki jawami'ul kalim, memiliki kata-kata yang sangat ringkas dan padat. Faqal, maka Nabi jawab, bila ditanya tentang al-bid'u, al-mizru dan jenis-jenis minuman yang lain, Nabi tak cerita banyak, Nabi tak jawab banyak. Nabi bagi kaedah ringkas. Nabi kata, anha an kulli muskirin askara anis salah, uskar anis salah. Okay. Aku larang semua minuman yang memabukkan, yang melalaikan orang daripada salat. Mana kalau minuman, sebab ni hadis ini, saya minta izin, perawi ni saya akan cek semula. Abi Burdah bin Abi Musa, Nabi ni, sahabat ni saya akan cek semula, minta maaf. Abu Burdah bin Abi Musa. Kalau ada yang boleh bagi komen, bantu asal ni, saya lupa nak cek tadi. Siapakah perawi hadis tak disebutkan sini. Sebenarnya hadis ni hadis riwayat yang terkenal, cuma saya terlupa. Abi Burdah, Abi Musa. Siapa bapa beliau? Sebab Abi Burdah ni anak Abi Musa, tapi saya tak pasti kenapa an jaddihi. Okey, saya faham. Minta maaf. Okey, tuan-tuan. Abi Sa'id, itulah an Sa'id bin Abi Burdah. Ni hadis Abi Musa al-Asy'ari. Sebab kembali kepada jaddihi, kembali kepada Sa'id bin Abi Burdah. Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi. Daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada bapanya iaitu Abu Burdah, daripada datuknya iaitu Abu Musa. Minta maaf banyak-banyak. Saya terkeliru kalau tadi saya tengok kepada Abi Burdah. Kepala saya sebut Sa'id, tapi kepala saya fikir pada Abi Burdah. Setahu saya Abi Burdah anak Abi Musa, tapi siapakah ayah pada Abu Musa? Hakikatnya yang perawi yang disebutkan sini adalah Sa'id bin Abi Burdah. Sa'id daripada Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa, daripada bapanya, daripada datuknya iaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang diutuskan bersama dengan Muaz bin Jabal ke Yaman. Okay. Jadi kisah ni berlaku apa? Berlaku tentang datuknya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bid'u dan mizru, tentang dua jenis minuman tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
jawab dengan jawapan yang ringkas. Ketika Abu Musa tanya ni, ialah ketika Abu Musa belum diutuskan ke Yaman, tapi pada suatu ketika Abu Musa datang ke Madinah, dan ketika itu belum diharamkan arak sepenuhnya. Arak melalui 3 proses pengharaman. Kali pertama Allah SWT turunkan ayat Quran terangkan tentang arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mana mereka datang bertanya pada kamu tentang hukum arak dan hukum judi. Katakan pada arak dan judi itu kerosakan yang besar, dan ada manfaat juga pada manusia, namun keburukannya lebih besar daripada manfaat. Jadi ini peringkat pertama. Allah terangkan bahawa judi dan arak yang jadi budaya pada masyarakat Arab ketika itu suatu perkara yang mengandungi kejahatan yang banyak. Ada kebaikan tapi kebaikannya sedikit. Kemudian pada ketika yang lain, selepas berlaku beberapa masa, Allah turunkan ayat Al-Quran yang lain. Setelah ada di kalangan sahabat, di kalangan muhajirin minum arak, kemudian beliau tersalah baca ayat Al-Quran. Beliau solat dalam keadaan mabuk. Sehingga Allah turunkan ayat Quran. Pada proses yang kedua Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat, jangan dekati masjid, atau jangan dekati waktu salat, jangan kamu salat kalau kalian mabuk. Dalam keadaan kamu mabuk, tunggulah sehingga kalian faham apa yang kalian bacakan. Ini pada peringkat yang kedua. Pada peringkat inilah dia waktu berlakunya jawapan Nabi SAW, iaitu Nabi sampaikan mesej ni. Dan marhalah yang ketiga, selepas daripada itu Nabi Allah turunkan ayat Quran melarang arak secara mutlak. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi itu, arak judi dan juga al-ansab dan al-azlam, satu perkara. Ansab, azlam, tuan-tuan boleh rujuk mana berkaitan dengan nusuk, berkaitan dengan telik, azlam, telik dengan anak panah, dan juga penyembahan berhala. Satu perkara yang risul, perkara yang kotor daripada amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kalian semua jauhinya. Jadi arahan datang secara jelas. Jadi arak ni diharamkan, proses larangan pengharamannya ada tiga marhalah, tiga peringkat. Di peringkat yang hadis ni Abu Musa terangkan ini adalah pada peringkat yang kedua, ketika Abu Musa tanya pada Nabi tentang minuman orang Yaman. Orang Yaman yang minum al-bit'u dan al-mizru. Bila tanya kepada Rasulullah, Nabi bagi jawapan yang ringkas. Nabi kata apa? Sebab Nabi tak tahu bit'u tu apa, mizru tu apa. Nabi tak pernah nampak pun. Makanan minuman tu tak wujud di kalangan ahli Madinah, tak wujud di Mekah, tak wujud di Madinah. Nabi bagi kaedah yang ringkas. Nabi kata, anha an kulli muskirin. Aku larang semua sekali minuman yang memabukkan. Uskira atau uskira anis salah, yang boleh memabukkan seseorang dalam ketika menunaikan solat. Jadi Nabi bagi ringkas. Nak sebutkan dia bit'u ke, mizru ke, nak sebut dia tuak ke, nak sebut dia tapai ke, apa semua sekali, Nabi tak fokus kepada penamaan. Nak letaklah jenama arak apa sekalipun, nak letak arak ke, bir ke, apa sekalipun, Nabi cuma kata semua minuman yang memabukkan itu aku larang. Dalam lafaz yang lain Nabi sebut kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu dinamakan sebagai arak. Wa kullu khamrin haram, dan semua arak itu adalah haram. Dan lafaz yang lain Nabi sebut kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Jadi Nabi jawab padat. Tajuknya ikutkan soalan Nabi, perbincangan boleh jadi panjang, berjela. Tapi Nabi jawab dengan jawapan yang ringkas. Nabi kata semua yang minuman yang memabukkan adalah haram, dan aku larang semua yang memabukkan. Dan lafaz ni sebut aku larang semua yang memabukkan, yang boleh melalaikan seseorang daripada ketika melalaikan seseorang dalam solatnya. Kerana ketika soalan ditanyakan ketika Nabi SAW, ketika syariat ketika itu
belum lagi mengharamkan arak secara total. Ketika itu diharamkan arak bagi orang-orang yang ingin menunaikan solat, atau dilarang minum arak ketika dekat waktu solat. Maka jawapan Nabi sesuai dengan masa tersebut. Yang apa yang kita nak fokuskan adalah perkataan Nabi itu ringkas dan padat, dan Nabi tidak terikut-ikut untuk bincangkan satu perbincangan itu, menjadikan satu perbincangan itu jadi panjang. Okey. Hadis ketiga, keempat, kelima dan makna jawamul kalim dan seterusnya kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Hari ini kita tangguhkan dulu pada dua dalil berkaitan dengan dalil-dalil bahawa Nabi diberikan jawami'ul kalim. Komen daripada okey dah, alhamdulillah. Okey, insyaAllah sekiranya tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanyakan berkaitan dengan tajuk ataupun berkaitan dengan perkara yang lain. Saya tunggu dalam masa lebih kurang dalam seminit dua ni untuk terima soalan dari tuan-tuan dan puan. Okay, tajuk kita sampai sini dulu, insyaAllah. Kita akan sambung pada akan datang perbincangan tentang tajuk ini. 24 dan 5. Okey. Okey, semua alhamdulillah, terima kasih komen. Ya, ada beberapa komen volume rendah sangat. Saya minta maaf. Saya pakai mikrofon, dah pakai tapi tadi insyaAllah mungkin dah selesai. Okey. Alhamdulillah, saya rasa tidak ada soalan. Okey, sama-sama. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih kepada tuan-tuan puan yang memberikan masa tuan-tuan yang sangat berharga itu dalam mendengar sedikit kuliah yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat wabak yang kita hadapi sekarang daripada dunia secara keseluruhannya, dan daripada bumi Malaysia secara khususnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita kepada keadaan yang asal. Kita rindukan solat di masjid, rindukan solat berjamaah, kita rindukan rapatnya soft, menemukan tumit ke tumit. Namun ketaatan kepada pemerintah itu perlu ditegaskan sekali lagi, dan umum mengetahui bahawa sekarang kita bermula pada hari besok kita berada dalam PKP 3. Saya harapkan tuan-tuan dan puan dan saya sendiri kita berusaha sedaya upaya untuk taat kepada apa yang diperintahkan pemerintah, kerana itu merupakan maslahat umum yang bukan melibatkan hak kita sahaja, tapi melibatkan hak manusia secara umum. Kalau tuan-tuan tidak gerun dan tidak takut kepada penyakit ini, hormatilah orang lain yang ingin menjaga, yang ingin memelihara diri mereka daripada ditimpa oleh penyakit ini. Kalau ada yang tak percaya dan sebagainya, itu terpulang pada tuan-tuan dan perempuan tentang bahaya penyakit ini. Namun hormatilah pandangan umum dalam keadaan percaya tidak percaya, ketaatan pemerintah itu wajib. Dan yang kedua, hendaklah kita menghormati pendirian orang-orang yang ingin menjaga SOP dan sebagainya. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua daripada penyakit yang berbahaya ini, dan semoga Allah SWT berikan kita afiah sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hayyakumullah, jazakum khairan. Kepada Akhir Farhana, barakallahu fikum. Terima kasih.